Mungkin ada yang kata, "Alah, saya dah makan ubat, jadi tak perlulah saya nak jaga makan ataupun melakukan senaman." Betul ataupun tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Dietitian Ramadan dalam rancangan Makan Betul. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda 5 cara yang boleh anda lakukan untuk mengawal tekanan darah tinggi anda. Dalam episod sebelum ini, saya telah terangkan kepada anda tentang kesan akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkawal. Adakah anda masih ingat? Anda boleh ulang tonton video tersebut pada pautan yang saya letakkan di bawah. Kali ini, saya berada di Taman Rama-Rama dan Reptilia yang terletak di Air Melaka. Anda ingin tahu apa yang ada di dalam? Jom ikut saya. Tekanan darah tinggi yang terkawal bermaksud tekanan darah berada di bawah paras 140 dan 90 mm merkuri ataupun 130 dan 80 mm merkuri bagi yang berisiko tinggi. Manakala tekanan darah tinggi yang tidak terkawal bermaksud apabila tekanan darah melebihi 140 dan 90 mm merkuri. Menurut laporan Jurnal American Medical Association ataupun JAMA pada tahun 2016, tekanan darah sistolik yang melebihi 140 mm merkuri menyumbang kepada 3.6 juta kematian disebabkan penyakit jantung dan lebih daripada 2 juta kematian disebabkan oleh stroke. Berdasarkan American Heart Association, International Society of Hypertension dan juga Malaysian Clinical Practice Guideline on Hypertension pada tahun 2018, setiap pesakit darah tinggi boleh mengawal tekanan darah tinggi mereka dengan 2 cara. Yang pertama, pengambilan ubat-ubatan dan yang kedua, perubahan kepada gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini termasuklah perubahan kepada pemakanan yang lebih sihat dan juga melakukan aktiviti-aktiviti fizikal. Mungkin ada yang kata, "Alah, saya dah makan ubat, jadi tak perlulah saya nak jaga makan ataupun melakukan senaman." Betul ataupun tidak? Sebenarnya, semua panduan klinikal menyarankan kepada semua pesakit darah tinggi untuk mengawal tekanan darah mereka melalui ubat-ubatan dan juga perubahan gaya hidup. Pesakit tidak boleh bergantung kepada ubat-ubatan sahaja kerana ianya tidak mencukupi untuk mengawal tekanan darah tinggi. Oleh itu, apabila kita bercakap tentang perubahan gaya hidup, apakah perubahan yang perlu kita lakukan? Pertama, penjagaan berat badan. Bagi pesakit darah tinggi yang mempunyai berat badan yang berlebihan, yang boleh kita nilai melalui indeks jisim tubuh ataupun body mass index yang melebihi 25 kg per meter squared, penurunan berat badan adalah amat disarankan kerana ianya dapat membantu mengawal tekanan darah tinggi anda. Anda boleh cuba untuk mensasarkan penurunan berat badan sebanyak 0.5 sehingga 1 kg pada setiap minggu sehinggalah anda dapat mencapai berat badan yang ideal. Anda boleh berbincang dengan doktor ataupun dietitian ataupun pegawai pemakanan untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Kedua, pesakit darah tinggi disarankan untuk mengurangkan pengambilan garam ataupun mineral sodium. Menurut American Heart Association dan juga International Society of Hypertension, setiap pesakit darah tinggi
perlu untuk menghadkan pengambilan sodium kurang daripada 1,500 mg sehari ataupun 1,000 mg sehari bergantung kepada tekanan darah tinggi anda. Yang ketiga, pesakit darah tinggi disarankan untuk mengamalkan DASH diet. Apakah itu DASH diet? DASH diet ataupun nama panjangnya ialah Dietary Approaches to Stop Hypertension telah terbukti dapat mengawal tekanan darah dan juga mengurangkan tekanan darah anda. Dalam satu kajian saintifik yang dijalankan pada tahun 2017 yang diterbitkan oleh Journal of the American College of Cardiology menunjukkan apabila pesakit mengurangkan pengambilan garam dan juga mengamalkan DASH diet ini, ianya dapat mengurangkan tekanan darah sistolik dan juga diastolik. Secara ringkasnya, DASH diet menyarankan pengambilan karbohidrat kompleks, meningkatkan pengambilan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, mengurangkan pengambilan lemak terutamanya lemak jahat, menggalakkan pengambilan kekacang dan mengurangkan pengambilan gula ringkas. Pengambilan alkohol juga perlu untuk dielakkan supaya tekanan darah tinggi ini dapat dikawal dengan baik. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang DASH diet pada video yang seterusnya. Ketiga, berhenti merokok. Walaupun kesan merokok terhadap tekanan darah tinggi masih lagi belum jelas, tetapi dengan berhenti merokok, ianya boleh mengawal dan juga mengurangkan risiko anda daripada mendapat penyakit jantung dan juga penyakit-penyakit yang lain. Keempat, melakukan aktiviti fizikal dan juga senaman. Berdasarkan Clinical Practice Guideline on the Management of Hypertension, pesakit darah tinggi ini disarankan untuk melakukan senaman 90 sehingga 150 minit pada setiap minggu. Secara mudahnya, 30 hingga 40 minit sehari. Senaman secara asasnya boleh dibahagikan kepada dua, iaitu senaman aerobik dan juga senaman kekuatan. Senaman aerobik ini ialah seperti berjoging, bermain skipping, manakala contoh bagi senaman kekuatan ialah aktiviti angkat berat. Yang kelima, mengawal tekanan ataupun stres. Stres yang berpanjangan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi menjadi tidak terkawal. Keadaan ini akan menjadi lebih buruk jika anda stres dan tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti merokok, minum minuman yang beralkohol dan juga makan makanan yang tidak berkhasiat. Oleh itu, anda disarankan untuk mengawal stres, menjaga pemakanan dan juga aktiviti sosial anda supaya tekanan darah anda dapat dikawal dengan lebih baik. Sekian sahaja perkongsian daripada saya, Dietitian Ramadan untuk episod kali ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda semua. Ingat, anda sihat, anda hebat.